Sas. Hey, selamat malam. Apa khabar semua? Kami harap isnin anda bertambah ceria bersama kami di Manja. Ya, pemandangan kita masih dalam keadaan berwaspada dan aktiviti sosial pun masih dihadkan. Ramai yang kini lebih senang menghabiskan diri dengan aktiviti di rumah. Kalau tidak pun keluar berjalan ataupun hiking. Macam kawan kita ni. Ya, tu, yang tu. Itu. Saya. Sebenarnya kita berjalan ni sambil nikmati alam semula jadi yang segar. Kami lalu tamu TMI kita, pemandu pelancong Basirun. Dah kongsikan yang Singapura ni sebenarnya ada banyak tempat menarik yang tersembunyi. Jadi saya akan pelan-pelan terukar Singapura dengan berjalan kaki. Begitu ya anda berjalan kaki. Saya jalan gini je. Seronoklah ya anda terukar tempat-tempat yang baru ya. Tapi sebenarnya bila kita berhubung rapat dengan alam semula jadi ni, ia bukan sahaja tingkatkan mutu kehidupan kita ya. Ia juga menambahkan kecergasan fizikal dan juga mental. Ya, betul tu Fadli. Sebab itu dalam masa 10 tahun ini, Lembaga Taman Negara NParks mempunyai visi untuk merubah Singapura menjadi bandar dalam alam semula jadi atau City in Nature. Ya, bermakna Singapura akan mempunyai rangkaian taman alam semula jadi seluas lebih daripada 500 hektar menjelang 2030. Maknanya lebih banyaklah laluan untuk Hans berjalan kan nanti. Sini tak payah tabuk je kat sini. Habis-habis ya. Tapi betul tu kalau anda dapat lihat ya, di kebanyakan estet perumahan kini ada ratusan plot untuk kita berkebun yang diwujudkan bagi menyokong warga yang gemar untuk bercocok tanam. Jadi yang berminat ni bolehlah sewa rumah melampau. Sewa ruang tersebut dan bercocok tanam mengikut selera masing-masing ya. Daun pandan ke. Betul. Dan tapi ada juga yang ikut selera mereka ya untuk wujudkan taman mini ya di kawasan kediaman mereka. Dan ini akan dikongsi sendiri oleh tamu undangan TMI minggu ini, pelakon Norija Sahad yang memang gemar bercocok tanam. Ya, dan bila kita cakap pasal tanaman dan hijau ni, saya dengar Arzek akan berkongsi dengan kita kuih muih tradisional yang dibungkus menggunakan daun pisang dalam makan tiup. Saya terkumpul jari saya. Dan dalam Bro Sis cuba pula, Sis Syira dan Bro Fadli telah meluangkan masa di Pantai Changi meneroka hidupan biodiversiti semasa air surut. Betul, bukan dating ya. Salah ya. Jangan cari pasal. Tapi sebenarnya saya suka ya dengan aktiviti ini ya kerana kita dapat mengenali berbagai jenis spesies kehidupan laut yang saya dan Syira tak pernah nampak atau ketahui. Ya, saya pun memang suka sangat dengan aktiviti ini ya. Dan sebenarnya saya tak sabar nak kongsi juga kandungan menarik estetika minggu ini. Wow, dan dengar anda ke kebun? Anda kebun ada ya? Saya ke kebun. Tapi kebun bukan sebarang kebun ya. Dan yang ini bagi mereka yang tak dapat keluar untuk nikmati alam semula jadi di luar rumah, apa kata anda bawanya ke dalam rumah. Kebun ini menyediakan pilihan pokok yang sesuai untuk disimpan di dalam rumah. Kalau nak tahu apa, ayo kita saksikan Estetika. Sejak musim pandemik ini, nampaknya semakin ramai orang yang mendapatkan kemahiran ataupun hobi baru. Dan antaranya adalah memelihara tanaman atau pokok di dalam rumah. Tapi ia sebenarnya tak semudah yang disangka. Banyak perkara yang harus dititik beratkan supaya pohon dalam rumah segar, lebat dan sihat. Fadli, jadi anda akan kongsi tips bersama saya kan tentang penjagaan tanaman di dalam rumah. Okey, seperti saya lah. Untuk seorang beginner yang mula nak berjinak nak simpan tanaman ataupun pokok di dalam rumah, apakah yang perlu dititik beratkan? Kita harus perhatikan cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah kita. Di cahaya matahari ini ada 3 kategori. Tahap nombor 1, cahaya matahari yang penuh atau dipanggilkan full sun. Itu seperti pokok-pokok di luar, tepi jalan atau pokok yang berbuahan atau pokok berbunga. Tahap nombor 2, seperti begini, tempat dia teduh tapi ada sinaran matahari. Okey. Tahap ketiga, tempat yang teduh juga tapi lebih kurang sinaran matahari. Hampir sama seperti kategori yang kedua tapi lebih kurang pancaran matahari. Okey. Jadi apakah jenis tanaman ataupun pokok yang sesuai untuk ada di dalam rumah? Dalam rumah, dalam tahap nombor 2, jenis ini dipanggilkan philodendron. Okey. Mereka suka sinar matahari tapi tidak kuat sangat. Jadi ni anda boleh letak di sebelah mungkin tingkap. Ya, sebelah tingkap atau 1 meter. 1 meter dari tingkap. Okey. Kalau yang tahap ketiga, pokok ni adalah
Sansevieria, jenis Sansevieria. Jadi ni boleh letak dalam bilik tidur, di office juga. Iya, boleh di ruang tamu, di meja office atau di bilik tidur. Fendi, tapi saya rasa mungkin ramai yang risau ya kalau kita ada tanaman ataupun pokok di dalam rumah akan datangnya kumbang lah, semut lah. Jadi ada tak tip untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku? Ada, anda boleh gunakan ubat racun serangga seperti white oil, neem oil atau produk organik repellent. Jadi Fendi, ada tak pokok yang baik untuk kesihatan? Yalah, kalau saya nak jaga ni, saya naklah yang dapat memberikan manfaat. Ada seperti pokok yang ini, namanya pokok kelo atau dipanggil moringa. Moringa, saya Ya. pernah dengar. Jadi apakah manfaatnya? Pokok ni ada banyak vitamin seperti vitamin C, lebih daripada buah oren, kalsium, protein dan iron. Okey, jadi boleh dimakan ataupun bagaimana? Boleh, petik je makan. Oh, boleh. Okey. Saya cuba. Macam ada minti-minti sikit Sikit pahit juga. So, pokok ni Macam- tu bagus untuk luka juga. Oh. Antibakteria. Fendi, ada tak jenis tanaman yang unik dalam erti kata memang susah nak jaga tapi bila dah subur dah menjadi tu memang memuaskan lah? Ada. Pokok ini. Oh, yang ini? Yang semua ni jenis pokok anthurium. Mereka susah nak dijaga kerana harus tempat matahari tapi tak banyak sangat. Dan udara yang lembap atau high humidity. Tak boleh kena kipas atau angin yang kuat atau aircon. Jadi selain daripada air dan matahari, apa lagi yang perlu saya buat untuk pastikan tanaman saya ni subur? Pokok harus diberikan baja. Kalau tak ada baca tak boleh? Tak boleh. Baja ni macam nutrition kepada manusia. Sama juga untuk pokok. Jadi kenapa ramai orang dan anda ni sebenarnya suka tanam pokok? Menanam pokok itu dah adalah seperti terapi untuk saya. Untuk saya hilangkan stres, untuk personal time. Hilangkan stres. Saya rasa mungkin saya harus mulakan hobi ni lah kan? Itulah saya dengar Syirah stres selalu kan. Ni ada pokok untuk Syirah. Cuba. Untuk saya? Ya. Oh, jadi saya harus jaga pokok ni? Ini senang je jaga. Jadi ini untuk beginner lah. Beginner, Yang senang senang jaga jaga. punya. Baiklah. Terima kasih Fendi kerana anda memberikan saya cabaran ini. Tapi sekarang macam mana nak jaga pokok ni Fendi? Tuang air 2 kali seminggu je. 2 kali seminggu saja. 2 kali saja. Memang senang nampaknya ya. Baiklah. Wah, mana tanaman yang diberikan Fendi tadi, Syirah? Inilah dia. Tada! Ya, inilah tanaman yang untuk beginner seperti saya. Nak uruskannya pun memang senang. Dalam seminggu siram 2 kali saja. Wow. Tapi bila dah siram tu, itulah saya risau sebab saya tak tahu sama ada airnya terkurang ataupun terlebih. Tapi so far so good. Masih hidup lagi ya. Jadi kalau macam ini anda ada niat tak untuk tambahkan koleksi ni tanaman-tanaman Okey, kalau anda? ni dah so far so good nampaknya mungkin saya nak explore lah tanaman yang bukan saja manfaatkan kesihatan seperti yang menenangkan atau yang dapat tingkatkan pernafasan, baik seperti mungkin English ivy, tapi yang penting harus senang jaga. Kalau susah jaga tu macam masalah bagi saya lah. Tapi sebenarnya apa yang saya tahu, tanggungjawab sebagai seorang plant parent ni sama sebenarnya dengan membela haiwan peliharaan. Kita lah yang bertanggungjawab memberinya makan, membersihkannya dan pastikan keperluannya semua ada. Tanaman dalam rumah juga perlu belayan yang serupa. Oh, jadi si Syirah, anda ada belai tak tanaman-tanaman Ya, anda? belai ni, tengah belai Saya ni. tengok belai ni, tengok belai ni. Tak di rumah ada tak? Macam Di rumah ada. Kalau di rumah jangan kata belai saja ya. Saya akan berbual dengannya sebab saya takut ianya akan layu dan macam mungkin tu sebelum saya sampai ke sini. Tapi nampaknya okey. Tapi Tapi saya pun dengarlah takut ya, kata-kata sayang anda ya. Jadi Kasih sayang saya. Jadi so far so good. So far so good. Saya rasa kalau suruh tanam pokok kelapa pun dia so far so good juga saya rasa. Tapi tak apalah. Baiklah, manja akan berehat seketika. Saya ni nak siramlah pokok sekecil Syirah tu. Dan sebenarnya nanti kita akan sembang bersama tetamu TMI yang mengemari aktiviti bercucuk tanam. Kita akan sembang bersama pelakon Norijah Sahad. Tapi sebelum itu, kami turut berduka cita di atas pemergian sebutir bintang yang telah menyinari hidup kita dengan lawak jenakanya. Pemergiannya amat kami rasai. Semoga keluarga Allahyarham tabah mengharungi masa-masa sukar ini. Salam takziah dari kami di Manja. Sentiasa manja
inilah Manja dan topik Sembang Santai Manja malam ini berkaitan dengan alam semula jadi dan bagaimana ia mempengaruhi gaya hidup kita. Ya, dan kalau sebelum berehat tadi, kita telah saksikan ya paparan estetika bagaimana untuk wujudkan suasana alam sekitar yang seimbang di dalam rumah. Seterusnya ini kita akan sembang pula bersama seorang pelakon yang memang gemar bercucuk tanam sehingga wujudnya sebuah taman mini di ruang hadapan rumahnya. Wow, apa kata kini? Dipersilahkan pelakon Nurija Sahan. Ya, selamat datang. Jom kau duduk. Pagi dia. Okey, Hello. boleh duduk sini boleh Boleh. Selamat datang di Studio Manja, Kak Terima Nurija. kasih. Okey, Kak, kita dapat tahu yang Kak Nurija ni sebenarnya memang gemar ya bercucuk tanam sehingga kan wujudnya taman mini di hadapan rumah. Jadi bila ni minat Kak Nurija untuk bercucuk tanam? Timbul? Sebenarnya minat untuk bercucuk tanam dah lama. Waktu saya tinggal rumah lama di lantai 13, seluruh koridor tu dah penuh dengan pokok. Oh, wow. Jadi apa lagi ni sekarang dapat apa ni ground floor. Depan tu ada sikit tanah. Alhamdulillah. Jadi penuhlah dengan pokok-pokok Sampai kan? kelip ada tak? Tak. Melampau. Okey, Kak Nurija, mungkin anda dah berpengalaman ya berkebun ni kan. Jadi apakah jenis-jenis tanaman yang mungkin anda ada? Sekarang ni ada pandan, pandan, kari, cili, ada bunga telang. Ya. Ya seperti ini. Wah, Ini saya tahu. Ini pandan. Pandai lidah ya. Dan ini, apa ni? Ini sebenarnya air plant tau. Air plant. Dia tak menggunakan tanah di bawah. Dia naturally dia hidup, kita boleh gantung dia. Ini semua anda tanam ya? Wow. Jadi dari mana ni anda dapat benihnya ni? Sebenarnya kita beli daripada nursery kan, anak-anak pokok yang kecil. Jadi kita mula daripada situ. Ada juga kadang-kadang kita beli macam cili, kita gunakan biji cili untuk mula tanam. Jadi apakah jenis tanaman yang paling mudah sekali nak jaga? Mudah dan susah ni very subjektif tau. Kerana apa? Ada separuh teman ni dia tanam pandan tak menjadi. Tapi for me pandan subur, rimbun kan. Ya, jadi susah nak cakap mana susah mana senang. Jadi mungkin Kak Nurija boleh kongsi tips kalau pandan macam mana? Yes, untuk pandan dia memerlukan air yang banyak. Dan alhamdulillah depan rumah itu dia punya tanah tu macam sloppy tau. Jadi bila kita siram air, jadi air tu mengalir kan. Jadi adalah dalam mungkin 1 hari, 2 hari, jadi dia airnya kat situ. Jadi tak boleh nak kering langsung lah kan kalau pokok pandan? Ya. Kita boleh gunakan compost soil. Dia tu sebenarnya sangat moist tau. Kalau kita jarang siram pokok atau apa, kita mungkin pergi holiday ke apa, kita boleh gunakan tanah jenis itu yang dia lembap. Dia akan sentiasa lembap. Ya, jadi bagus untuk air. pokok-pokok. Ya. Jadi berapa lama selalunya kalau anda sebut tentang bersihkan tanaman anda tu? Berapa lama selalunya? Kalau seminggu sekali I buat tu dalam 2-3 jam. 2-3 jam ya. Seorang kah atau ada jiran-jiran tetangga yang tolong anda ni? Jiran masing-masing punya tanaman kan. Yang selalu bantu Kak Nuri jantung hati lah. Jantung hati. Kak Nuri, saya rasa kalau dah jantung hati anda tu iaitu Abang Ahmad. Suaminya lah. Ya, tentu kalau buat sama-sama tu saya rasa akan berikan ketenangan, ada memori-memori, apa kata, betul tak? Okey, sebenarnya apa saja pun kegiatan yang kita lakukan, kita perlukan sokongan kan. Macam Abang Ahmad, dia banyak membantu tau. Mungkin pasangkan ini, pasangkan tempat air, banyak membantu, itu yang membuat kita lebih gairah. And then Hans, pokok pandan ni dia ada berjenis tau. Ada yang pandan wangi, ada yang tidak. Wow. Seperti ini? Oh, ini tidak. Ini dia macam pokok nipah gitu. Ini Kak Nurija sedang buat apa? Saya bersihkan pasal pokok-pokok yang bukan matilah, yang mana yang dah rosak, saya buang. Ini pokok pandan. Saya suka bersihkan pokok pandan, kasih pada jenjiran tau. Saya rasa ini bukan taman mini lagi. Ini dah macam kebun pun ada. Kebun Kak Nurija gitu ya. Dan Kak Nurija tadi kata Kak Nurija suka kongsi dengan jenjiran. Ya, pasal I punya rumah tu, halaman tu banyak orang lalu lalang. Jadi I ada cili, kari, kan pokok kari, pokok pandan. Kadang-kadang tu diorang daripada pasar balik rumah lupa nak beli pandan. Ketuk pintu, "Kak, boleh minta tak?" Ambil. Oh, kasih ya. Jadi macam suasana kampung gitu ya. Dulu kan kita tinggal kampung, suasana sangat. Pandan ni actually, pokok-pokok ni kalau the more kita gunting, kasih macam share, dia akan lebih tumbuh tau, segar tau. Wow, menarik sekali. Ya.
Saya rasa benar awak macam ada benda nak tanya. Ya. Tak kalau sebab Kak Nurija kan tinggal tingkat 1 kan. Jadi mesti ada kucing, ada tikus. ya. Jadi macam mana Kak Nurija elak Okey, sejauh ini tak ada masalah kucing atau tikus, tapi kita ada siput khinzir. Oh. Snail Saya tak tu, pernah siput tu. Dia suka makan daun-daun tu. Itu kita harus jagalah. Dia ada macam dia punya satu chemical, bukan chemical, macam racun untuk kita kasih dia, halang dia daripada merebak. Jadi kalau dia dah makan daun-daun tu nak kena buang lah. Kita buang lah. Saja saya tertarik dengan pokok yang tadi yang anda letak di atas macam besi tu. Apa itu? Eggplant juga. Itu Kak Dwi beli daripada baby tau. Kecil. Tapi kerana kita jaga, kita perhatikan dia kan, dia sampai berebak gitu. Ya. Wow. Itu yang tadi Kak Nurija kata tak perlu tanam. Wah, dan inilah cara Kak Nurija siram ya. Betul sekali. Besar tamannya. Ni Kak Nurija, sambil-sambil anda berkemas ni, ada tak bisik atau berbual dengan tanaman seperti plant whisperer Prince Charles? Ada tak? Okey, kalau you perhatikan kan, kalau you potong mana yang dah rosak apa tu, kita just say macam sorry lah, nak kena buang you lah, pasal orang nak tengok you cantik, you see something like that tau. Kita berbual, memang betul berbual, macam hati ke hati. Jadi apa kepuasan menanam pokok ni sebenarnya? Okey, apa saja minat, okey, macam misal kata you suka piara ikan kan, you akan perhatikan, teliti kan. Sama juga macam pokok-pokok ni lagi kita suka suasana kampung dengan kehijauan tu. Bila pokok tu subur dan menjadi, you rasa macam satu nikmat lah, happy ya. Bahagia ya. Mungkin saya nak cubalah kan, kalau saya stres, mungkin kalau membuat sedikit tanam-tanaman, mungkin stres saya hilang sedikit. Boleh. Tapi kalau untuk sesiapa yang berminat dan bermula untuk menanamkan permulaan, Kak Nuri advise kat dapur tu macam-macam bahan you ada. Betul. Halia lah, cili lah, bawang kan. Bawang nanti you tanam, you boleh gunakan tempat telur. Telur, you taruh kompos soil. Lepas tu cucukkan tu bawang kecil tu, dia akan jadi ni, daun bawang. Saya pernah Bagus tak perlu pasu pun. betul sekali. Anak saya pernah buatlah kan, jimat dan sebagainya. Cili tu daripada biji kan, you tabur, nanti dia akan keluar. Maksudnya memulakan sesuatu jangan belanjalah. Pasal tak faham kan, tak tahu kan. Jadi ke tidak pokok kuning kan untuk permulaan. Tapi sekarang saya lihat ya, ramai anak-anak muda yang ada jadikan trend tau untuk bercucuk tanam. Ada sampai ada peralatan canggih-canggih, ada LED light di dalam rumah sebab nak pokok membesar kan atau subur kan, sebab mungkin tak ada matahari. Jadi apakah perasaan Kak Nurija bila anda nampak yang ini dah jadi trend anak-anak muda lagi kan? Sebenarnya sangatlah baik. Pasal apa? Ini satu kegiatan yang berfaedah tau. Kalau mereka tak mau tak mau kat luar, dalam rumah diorang boleh tanam kaktus atau eggplant yang tidak perlukan tanah. Kalau kita bikin dengan kreativiti kita kan, eggplant tu you beli kat nursery dan you taruhlah kat kayu-kayu kering ke kayu-kayu itu kan, you boleh jual. So, mungkin sebelum kita akhiri segmen TMI ni, saya nak tanyalah macam bagaimana nak jadi pekebun pula. Betul lah, pekebun yang bertanggungjawab di estet perumahan. Okey, depan kat rumah I tu kan ada berapa batang pohon yang ditanam oleh pemerintah kan. Okey, kita pun sambung juga dengan kita punya taman-taman tentu kan. Kalau misalnya pokok tu jatuh, daun kering jatuh, kita tak payahlah tunggu daripada pemerintah, orang-orang yang bersihkan. Kita buatlah sendiri, bersihkan maksudnya gitu. Kerap jagalah. Jangan kita lokek-lokek dengan jiran tetangga kalau nak minta daun kari ke daun pandan, kasih je lah. Saya rasa selepas dengar apa yang dikongsi Kak Nurija ni, saya rasa saya ingin lakukanlah dan saya rasa tak maulah kita lakukan ini sebagai satu trend ya. Dan yalah, dengan itu terima kasih Kak Nurija kerana sudi bersama kita pada malam ini ya. Terima kasih. Nanti bila Hans dah mula hobi bertanam tu, jangan lupa kongsi rezeki bersama saya. Saya nak tanam tauge ni, saya kasih sekilo lah. Baiklah, terima kasih sekali lagi Kak Nurija kerana berkongsi tips sama kami. Okey, dan kalau tadi kita dah teroka ya Taman Mini Nurija Sahad, apa kata sekarang kita bersama Bro Fadli dan Sis Syira yang seronok sangat
bermain tepi pantai dalam Bro Sis Cuba ya. Pantai kan ni? Oh, sini belum. Ada ya. Tapi tadi itu bukan taman ya, itu macam botanic garden. Ya, itu macam taman Maxi nampaknya, Maxi ya. Tapi kembali kepada aktiviti Bro Sis Cuba minggu ini, ni satu pengetahuan baru ya yang saya sangat-sangat hargai. Ya, tapi sebenarnya kita berdua ni pun tak tahulah ya, yang bila air surut ni sebenarnya banyak hidupan laut lain yang akan timbul kan? Betul. Ya, ada yang bulat, ada yang bujur, ada yang macam bintang, ada yang sembunyi di belakang batu karang dan macam-macam jenis. Ya. Betul. Dan tentunya kita tidak dibenarkan ya untuk menyentuh atau membawa pulang hidupan-hidupan laut ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita lihat dulu berapakah undian yang kita terima malam ini ya? Berapakah undiannya? Ya. Alamak. Mana? Macam tak nampak, macam sengaja tak nampak. Ya, ini dah masuk ya. 29% ya pilih tim saya, tim Bali. 71% pilih tim Syira. Okeylah, tak apalah, kita jangan cakap banyak lagi. Apa kata kalau anda saksikan dahulu aktiviti kami dalam Bro Sis Cuba. Bestnya dapat hirup udara laut yang segar macam ni. Rasanya macam dah lama saya tak dekatkan diri dengan alam semula jadi. Best memang, best sis ya. Tapi sila tengok sebelah kanan kita. Datang balik. Iya. Kalau hari ini cabaran untuk berenang, air belum lagi pasang. Tidak. Kerana hari ini Bro Fadli, cabaran kita ada kena mengena dengan air surut. Wow, macam mana anda tahu ya? Saya tahulah. Semua tidak adil ya. Ini kan dia. Ya, orang ini dia. Hai Bro Fadli, hai Sis Syira. Jadi apakah aktiviti yang akan kita lakukan pada hari ini? Hari ini saya akan bawa anda berdua teroka kehidupan biodiversiti laut di antara zon pasang surut. Ada hidupan-hidupan di sini ya? Yes. Nampak macam tak ada? Ya, nampak macam kosong, macam sunyi saja. Baiklah, mari perkenalkan kita akan hidupan-hidupan laut ni ya. Amira, jadi apakah perkara yang harus kita utamakan apabila kita lakukan aktiviti di sini? Pertama, jangan pegang kehidupan laut sembarangan sebab mungkin mereka boleh berbisa atau gigit. Kedua, kita jangan bawa baldi atau penyepit sebab kita harus tinggalkan kehidupan laut di tempat asalnya. Dan ketiga, kita harus pakai kasut untuk keselamatan kita. Ingat, Fadli ingat tu semua. Tapi saya rasa untuk cabaran hari ini mungkin kita ambil gambar sajalah. Kalau kita nak pegang pun letak balik. Tempat asalnya ya, jangan bawa balik. Kalau nak, pergi pasar beli sendiri ya. Bro Fadli dan Sis Syira sudah sedia untuk cabaran hari ini? Dah sedia. Jadi apakah cabaran kita hari ini, Mira? Hari ini anda harus mencari 5 jenis hidup-hidupan laut dalam masa 10 minit. 5 jenis saja. Cabaran sangat mudah untuk saya hari ini. Saya yakin nampaknya Bro Fadli kita ya. Jadi masa mula sekarang? Okey. Dah, kita mulakan sekarang. Checklistnya. Checklist. Saya rasa ini sea cucumber. Kita ambil gambar ya. Kecil. Saya nampak ada $10. Tapi dollars. Saya ambil 2 lah. Selamatkan diri. Ambil 2 ni. $10 saya dah letak sama-sama. Saya tadi diberitahu yang hermit crab ada di dalam shell. Oh, ini tak adalah. Oh, ada. Dia nak keluar tu. Apa ni? Hermit crab. Saya tak tahu pun awak kat sini. Jangan awak mendekat dengan keton saya ya. Nanti saya. Okey, awak boleh teruskan silat awak. Bila Amira tunjukkan saya hidupan-hidupan yang ada di sini, saya sebenarnya sangat teruja. Saya tak tahu sebenarnya ada banyak jenis hidupan-hidupan laut di sini. Wow. Saya rasa saya belajar dan timba banyak pengetahuan tentang biodiversiti laut ni ya. Dan bila saya nampak secara live ya, hidupan-hidupan laut ni bergerak depan mata saya ni. Saya rasa saya macam nak jadi marine life enthusiast lah orang kata. Baiklah Amira, jadi untuk aktiviti yang menarik hari ini, siapakah pemenangnya? Dalam masa 10 minit, Bro Fadli dapat jumpa 5 jenis hidupan-hidupan laut. Betul lah. Itu yang anda minta ya, 5 jenis ya? 5 jenis. Tetapi Sis Syira dapat jumpa 7 jenis hidup-hidupan laut hari ini. 7 jenis? Tapi tidak mengapa ya, anda minta 5 ya? Jadi siapa pemenangnya? Pemenangnya Sis Syira. Anda tadi tak dengar kan? Amira kata kalau ada yang menarik, anda ambil juga tu merupakan bonus. Tak dengar. Dia kata minta 5, saya selesaikan tanggungjawab saya sebagai hos manja. Ambil gambar, 5 gambar. Tapi tidak mencukupi hari ini ya. Tidak mengapa.
Pak Lee, saya rasakan dalam banyak-banyak cabaran proses cuba yang pernah saya lakukan ni, inilah antara cabaran favourite saya tahu. Yalah, bila kita jalankan cari hidupan laut di sini, memang sebagai satu terapi kan sangat menenangkan. Dan saya rasa minggu depan saya nak ajak Bro Hans dan Sis Lydia kita untuk teroka hidupan laut di sini. Apa kata kita call mereka sekarang? Sekarang? Ya, sekarang. Baiklah, sekarang juga ya. Alamak, Bro Bali. Kenapa tak cari lagi dan kenapa tak ajak saya sampai hari ini? Oh, tak ada nakok tapi air dah pasang. Tapi macam saya kata, saya dah ikut arahan ya. Tak sangka pula bila kita ambil gambar lebih tu ada markah bonus. Tak dengar. Tak, sebenarnya sebelum tu bukan apa. Dia dah habis 5 tu. Dia tak nak teruskan. Dia ambil gambar. Sibuk ambil gambar. Dia sibuk bos. Gambar diri sendiri. Gambar diri sendiri. Sebenarnya saya berbual dengan ikan duyung lah kawan saya. Tapi saya nak tahu jugalah apa hidupan laut air surut yang buat anda berdua teruja. Kalau saya sangat teruja dengan sea cucumber because saya nampak dah. Sea cucumber. Kerana sea cucumber ni ada berbagai jenis tadi yang anda lihat, ada yang warna merah jambu, ada yang kelabu, tapi bila anda pegang tu macam geli sikit, macam sponge. Macam sponge cuci pinggan tu. Macam geli-geli Kalau sikit. Pak Lee pula? Kalau saya mungkin hermit crab ya. Dia di dalam shell. Dalam shell ya, dia macam malu-malu kucing ya, tapi bila dia keluar tu macam cantik, dia macam hello. Macam Lydia lah, macam malu-malu. Tapi kita ambil gambar, dia tak nak keluar manja, dia cakap saya, tak nak. Dia bukan macam anda lah. Anda gemar ambil gambar kan. Dia takkan. Wow, anda kenal. Tapi yang paling penting sekali saya rasa, saya nak ingatkanlah kepada anda yang mungkin teruja bila nampak hidupan laut ini untuk tidak mengalihkannya daripada tempat asal semata-mata untuk mengambil gambar atau untuk kandungan media sosial anda semata-mata. Tapi kalau nak sentuh tu, perlu ada pembimbing atau guidance untuk membantu anda. Betul, dan sebaiknya untuk tidak disentuh langsung lah ya, seperti yang Amira katakan tadi, kerana ia mungkin beracun atau mungkin sengat dan boleh mencederakan anda ya jika anda tidak tahu, dan jika dialihkan pula daripada tempat kediamannya, hidupan laut ni mungkin menjadi tertekan sehingga akan menyebabkan kematian. Jadi lebih baiklah untuk nikmati keindahan alam semula jadi tanpa perlu mencederakan atau merosakkan habitat kehidupan mereka. Jadi kita harus jadi warga yang bertanggungjawab. Ya, bertanggungjawab ya. Dan juga menjadi tanggungjawab Golden Chance untuk membahagiakan pelanggannya dengan cabutan perdana sebentar nanti. Oh, pandai anda selit ya. Jadi, jangan ke mana-mana, jangan beralih ke mana-mana, tetapkan posisi dan kedudukan anda. Dan terus bersama kami di Manja. Sentiasa manja. Manja. Inilah malam cabutan perdana Golden Chance dan kami sedang bersiaran langsung dari Studio 2 Mediacorp Campus. Ya, dan minggu lalu 15 pelanggan bertuah Golden Chance telah menerima wang tunai $1,000 setiap seorang, dan minggu ini jumlah yang bakal dimenangi dilipat gandakan. Ya, pastinya mereka yang telah berbelanja di Golden Chance sudah tidak sabar lagi. Mungkin penantian mereka sejak minggu pertama akan berakhir malam ini, ibarat menunggu bulan jatuh ke riba. Siapa tahu ya siapa pula dapat pula durian runtuh ya. Nervous. Jadi kalau nak tahu siapa yang bertuah dan apa kata kita undang kini Encik Azlan Syafiee untuk bersama kita pada malam ini. Selamat datang Encik Azlan. Ya, sentiasa baik ya Encik Azlan. Jadi Encik Azlan, boleh tak anda umumkan sekali lagi jumlah yang bakal dimenangi pada malam ini? Seperti yang telah dijanjikan pada minggu lalu, malam ini adalah malam cabutan perdana Golden Chance. Pelanggan Golden Chance yang paling bertuah akan memenangi hadiah wang tunai $22,222. Sekali lagi, $22,222. Wow, siapa agaknya yang akan tidur lena dengan senyuman bernilai $22,222? Kita akan ketahui sebentar nanti. Tapi kali ini kita tidak akan putar balang Golden Chance. Ya, tak ada balang pun ya. Jadi bagi mengumumkan pemenang bertuah pada malam ini, kami mengundang pemenang cabutan perdana Golden Chance yang lalu. Kami persilakan Cik Rugia binti Majid. Selamat datang ke Studio 2 Cik Rugia, dan selamat datang ke Manja. Selamat datang Cik Rugia. Jadi Cik Rugia, bila pertama kali anda dengar ya atau pihak Golden Chance mengumumkan anda menangi wang tunai $22,222, bagaimana perasaannya? Panik ke? Terkejut ke? Bagaimana? Terkejut. Saya ingat 1,000, 2,000. Rupanya 22,222. Ingatkan 1,000 tapi berlipat ganda nampaknya. Jadi adakah anda lepas tu berbelanja lagi dengan wang kemenangan tu? Sebahagiannya saya berbelanja, Golden Mas balik. Sebahagiannya lagi untuk anak-anak dan adik-adik. Wah, nampak tak tadi tu? ya. Nampak tak tadi Cik Rugia tunjuk?
Sikit saja. Baiklah, bagi menentukan ya pemenang cabutan bertuah Golden Chance malam ini, Cik Rugia akan mencabut sekeping kupon dari himpunan kupon yang akan kami lambungkan. Ya, dan kami berdua akan hubungi pemilik kupon tersebut secara langsung dari Studio 2 ini, dan sekiranya anda telah pun berbelanja di Golden Chance, dekatkan diri dengan telefon rumah ataupun telefon bimbit anda. Siapa tahu telefon anda yang akan ring nanti. Okey, nampaknya semua dah sedia. Okey, jadi kita akan mulakan. Jadi Cik Rugia, kita akan lambung satu keping saja. Boleh? Ya, anda ambil satu keping saja. Okey? Okey. Okey. Okey, boleh ya? Jadi kita akan ni ya. Lambungkannya. Okey. Okey, dari bawah lah ya. 1, 2, 3. Okey. Okey. Okey, berikan kepada Cik Azlan dulu untuk periksa. Pemenang cabutan perdana malam ini ialah daripada Compassville. Okey, boleh tak saya? Okay. Tapi kenapa tangan Cik Azlan pun menggeletar? Tangan saya pun nak menggeletar. Jangan meletak. Jangan meletak ya. Okay, kita akan hubungi sekarang juga ya nampaknya. Okey. Sini ya. Okey. Menggigit saya. Ya, okey. Okey, jadi orang Compassville ya. Tentu sekali semua ada di depan telefon. Cik Azlan dah kata orang Compassville. Okey. Anda pegang ya? Saya pegang ya. Aduh. Saya pegang. Okey. Ada lagu. Lagu kemenangan ni. Ya. Ya. Cari tahu lagunya. Okey. Saya harap beliau akan angkat telefon ni ya. Angkatlah. Kalau anda sedang tonton Manja ni, angkat. Okey. Hello. Hai, saya Syira dan Hans. Dan kami dari Manja. Adakah nombor ini milik Cik Hassan Hussein dari Compassville Walk? Ya, betul. Wah, betul. Tahniah, anda merupakan pemenang cabutan perdana Golden Chance dan anda telah pun memenangi hadiah wang tunai $22,220. Tengok TV sekarang. Ada tak tengok sekarang tak? Kita kena foto dulu. Tengok Suria. Jangan tengok channel lain, Suria saja. Jadi adakah anda isteri kepada Encik Hassan? Ataupun anak? Ya. Isteri ke anak? Hello? Ya. Adakah anda isteri atau anak kepada Encik Hassan? Saya isteri dia. Oh, isteri mesti gembira ya. Tentu sekali. Untung isteri nampaknya. Jadi anda tahu apakah yang telah pun suami anda berbelanja di Golden Chance? Saya yang berbelanja lah. Saya tahu kalau orang selalu ada banyak kupon, mereka tulislah nama-nama keluarga. Rezeki mereka ya. Wah, rezeki. Terima kasih dan tahniah sekali lagi buat anda dan pihak Golden Chance akan hubungi anda tidak lama lagi ya. Ya, okey. Terima kasih. Bye. Saya dapat rasakan kegembiraannya. Seronok sangat. Okey, baik. Oleh itu kita ingin ucapkan juga terima kasih kepada Encik Rugia kerana sudi bersama kita pada malam ini. Terima kasih Encik Rugia. Sama-sama. Sama-sama kasih. Okey, boleh? Silakan. Okey, saya akan serahkan kupon yang paling bertuah ni kepada Encik. Pegang betul-betul ya. Betul-betul. Letakkan kunci. Jadi Encik Azlan, bilakah cabutan bertuah Golden Chance akan kembali lagi dan berapakah jumlah yang bakal dimenangi para pelanggan Golden Chance nanti? Cabutan bertuah Golden Chance bermula dengan pusingan yang baru mulai malam ini. 56 lagi pelanggan bertuah Golden Chance bakal memenangi hadiah wang tunai hampir $78,000. Wow. Jadi kepada semua pelanggan-pelanggan Golden Chance, ingat tuah anda siapa yang tahu? Saya rasa saya tak boleh kerja host lah. Akhirnya saya kata tuah anda siapa yang tahu ya. Tapi dengan itu, terima kasih Encik Azlan dan Golden Chance kerana tidak putus-putus gembirakan pelanggan mereka selama ini dan sehingga kita bersuah bagi pusingan cabutan bertuah yang akan datang ya. Terima kasih Encik Azlan. Okey. Wah, nampaknya tersenyum simpul yang pemenang cabutan bertuah kita. Encik Hassan, kenapa saya yang tersenyum? Ya, saya pun nak tersenyum tak stop Tetapi nampaknya Fali dah pun bersedia sebelah sana ya bersama tamu spotlight malam ini Jamil Said. Jamil Said ya. Mereka pun tersenyum nampaknya di sana ya. Why are you smiling like that? Kita smiling pasal ada lambung kupon. Jadi bersama saya Jamil Said, selamat datang ke Manja Jamil. Terima kasih. Jadi mungkin ramai yang mengenali anda dengan lagu-lagu seperti Nafasku dan Cincin di Jari. Jadi apa khabar? Apa khabar Jamil? Dah lama tak dengar lagu dari anda ni. Alhamdulillah. Sekarang sibuk dengan recording lagu-lagu baru. Jadi kerana COVID tak boleh ke luar negeri, Kuala Lumpur atau bukan mana-mana. Jadi duduk di rumah hasilkan lebih banyak lagu lah.
Dan lagu yang berjudul Kembali ya merupakan lagu untuk mereka yang terjejas ya dan yang kerinduan dan berjauhan akibat pandemik COVID-19. Jadi bagaimana idea ni boleh timbul? Jadi lagu ni bermulanya daripada lirisis Andy. Beliau seorang warga Singapura tapi ahli keluarga, isteri dan anak-anak warga Malaysia. Jadi oleh kerana COVID beliau tidak boleh pulang ke Malaysia, terkandas di Singapura. Jadi kerana rindu, kerana perasaan itu yang menimbul, beliau pun menulis lirik. Jadi beliau sampaikan lirik ini kepada teman saya, seorang komposer, Ayat Sakti, dan memanggil saya untuk menyanyikan lagu ini. Dan lagu ini membayangkan seseorang yang terjejas ya ekoran COVID-19 dan bagaimana pula dengan anda? Adakah anda juga terjejas dan bagaimana anda mengatasinya? Jadi sudah pasti oleh kerana tak boleh sekarang tak boleh menyanyi, tak boleh buat outdoor activities. Jadi lebih meluangkan masa di rumah, banyak buat reflection ataupun lebih banyak kompos lagu-lagu baru dan bagaimana pula macam tadi anda katakan teman anda ada yang bekerja tidak boleh jumpa ya. Kira-kira meeting tidak boleh sama-sama. Jadi bagaimana anda mencipta lagu tu? Jadi lagu Kembali ni kami membuat banyak call melalui WhatsApp ataupun Zoom. Jadi kita gunakan teknologi lah untuk mengendalikan projek ini. Walaupun dia sulit kerana kita tidak dapat bertemu dengan di depan mata ni. Jadi dia bagi masa yang lebih lama. Tapi alhamdulillah selesai dan sambutannya memberangsangkan lah. Jadi anda mempelajari sesuatu yang baru bagaimana untuk mencipta lagu walaupun tidak bersuah muka ya. Betul. Jadi apakah mungkin cita-cita anda atau mungkin anda ingin mencipta lagu baru? Jadi sebelum lagu Kembali ni pun saya sudah ada lagu untuk dipromosikan. Tapi oleh kerana tak dapat bikin press conference, jadi kita tundakan lagu ni ke tarikh yang lebih ke depan. Jadi secara kebetulan rezeki saya ada yang mengundang, saya amat bersyukur dapat bersama membuat kolaborasi ini. Jadi lagu Kembali ni kita dahulukan. Baiklah, saya tak sabar ya dengan lagu-lagu yang baru yang akan datang dan memandangkan topik hari ini, Manja hari ini adalah tentang alam semula jadi. Ya, jadi saya nak tanyalah, anda ni gemar tak nikmati alam semula jadi? Alam semula jadi. Lihat kehijau-hijauan, bagaimana? Anda suka trekking ke? Saya dari dulu ni memang outdoor. Jadi pernah daki Gunung Ledang, suka ke Pulau Ubin, suka camping. Seorang-seorang ke atau bersama kumpulan? Dengan kumpulan. Cuma tadi sebelum temu ramai ni kan saya ke Green Corridor dan saya berjalan kaki seorang-seorang diri masuk Clementi Forest. Tenang-tenangkan jiwa lah. Sebelum datang ke set Manja. Sebelum set Manja untuk bersama Fadli ni kan. Jadi anda ingin bersama saya tapi anda tak ajak saya ya. Sekarang dah boleh 5 orang kan. Tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Baiklah. Terima kasih ya Jamil Zaid kerana sudi bersama kami di Manja. Dan tentu sekali kita akan dihiburkan Jamil Zaid dengan lagu Kembali ya. Jadi jangan ke mana-mana dan juga jangan lupa untuk saksikan drama terbaru Krono yang mengisahkan tentang seorang pegawai polis yang dibawa ke zaman silam sewaktu ayahnya masih muda selepas satu kemalangan yang ngeri. Ya, dan di antara pelakonnya termasuk Erwin Shah Dawson, Iskandar Shah, Raimi Safari, Azhar Nolesta, Keegan Kang dan Michelle Wong. Panjang ya. Anda boleh saksikan kesemua 10 episod Krono menerusi Me Watch mulai 30 Jun nanti. Dan tiba masanya untuk kita berehat. Sebentar nanti kita akan bersama Abang Long kita dalam Makan Tube. Jadi jangan ke mana-mana. Jumpa kami di Manja. Sentiasa manja, sentiasa manja. Anda masih bersama kami di Manja. Saya sebenarnya tertunggu-tunggu ya bila agaknya giliran Arzak ni tahu. Kan tadi Hanza cakap ya, dia masih sedang bungkus kuih muih dengan daun pisang. Dan saya rasa daun pisang ni luas penggunaannya ya sebenarnya. Bukan saja terhad di Asia Tenggara tapi juga digunakan dalam hidangan Amerika Tengah, Caribbean dan juga Mexicano. Pandai lah. Bak makan semua tahu ya. Bak makan informasi penting semua ada ya pada jari jemari Fadli. Tapi kan tak perlu pergi jauh-jauh lah Bro Fadli ni. Ni saya nak tanya ni, tahu tak bungkus kuih Nagasari? Tahu tak? Jangan tanya saya, tanya semua. Kita semua tahu. Tahu makan. Makan. Kita tak tahu. Tak tahu ya. Okey tak apa. Kalau macam tu kita kena belajar daripada Abang Longa. Mari kita bersama Arzak dalam Makan Tube. Tak tahu.
Daun pisang memang sinonim sangat dengan kuih-kuih Melayu tradisional, bukan sahaja digunakan untuk bungkus kuih seperti lepat, jongkong, kuih koci, nagasari, tapi ia juga digunakan menjadi pengalas makan seperti nasi lemak, nasi ambeng dan sebagainya. Tapi apa yang paling penting, aroma daun pisang yang diserap menjadi pembangkit selera. Tak percaya? Baunya, aromanya, ya ampun, inilah kuih-kuih Melayu tradisional yang menggunakan daun pisang. Nampak ni semua? Tada. Tak sabar saya nak makan ni. Nanti dulu. Kenapa, Kak? Tunggu selesai. Baru boleh makan Tak boleh sekarang Tak boleh. Jadi Kak Fauzia, boleh tak ceritakan sedikit tentang mengapa daun pisang ni digunakan untuk membungkus kuih-kuih Melayu tradisional? Orang zaman dulu, rumah-rumah mereka semua ada tanam pokok pisang. Jadi bila menggunakan daun pisang, bikin kuih tu, dia punya aroma lain, bau dia wangi. Terdapat berbagai jenis daun pisang ke yang digunakan waktu dulu dan sekarang ni? Dulu, yang tertentu itulah daun pisang kepok. Tak sama daun pisang batu. Pisang batu tu dalamnya ada biji-biji. Pasal sekarang dah susah nak dapat daun pisang batu. Ya. Kebanyakan daun pisang sekarang semua macam-macam pisang punya nama macam-macam pisang, jadi dia punya daun ada keras sikit. Kita terpaksa salai. Jadi dia supaya dia lembut. Sekejap layu, sekejap aja. Jadi Kak Fauzia, ada tak tip-tip yang boleh Kak Fauzia kongsi ya untuk kita menghasilkan kuih abuk-abuk ni? Pertamanya, dia punya sagu kita cuci, buang air dia, habis tu taruh air baru, rendam dalam 5 minit. 5 minit terus kita tus. Setelah itu gaul dengan kelapa. Kelapa tu mesti taruh garam dulu. Jadi berapa lama kita harus kukuskan kuih abuk-abuk ni, Kak? Kalau kukusan tu dah panas, air kukusan tu dah mendidih, baru kukus, terus kira time 15 minit lah. Sebab sagu dia cepat masak juga. Inilah salah satu kuih kegemaran I, iaitu kuih koci. Nampak tu? Lemak. Tidak betul manis. Boleh tak kongsi tip untuk buat kuih koci ni? Santannya dimasak macam sukatan santan tu 1 cawan, airnya 1 cawan, taruh garam secukup rasa lah Lepas tu masak, api jangan terlalu besar. Lipat je lah. Lipat dulu. Ni santan tak boleh terlalu banyak Itu yang ini matikan lah. Lipat. Itu masuk ke bawah. Gitu. Inilah. Bolehlah cantik. Tada! Inilah masa yang saya nantikan kuih abuk-abuk. Aroma daun pisang ni pun, ya ampun, membuka selera. Dan teksturnya lembut. Rasa santannya dengan gula melakanya seimbang. Tidak terlalu manis, tidak terlalu lemak. Berlebat ubi. Kegemaranku. Ubi kayu, kelapa dan gula melaka. Lembutnya kuihnya, kau tengok dia berlepat ubi ni dan lemak teksturnya. Pulut panggang juga kegemaranku. Ramai katakan nanti daunnya kenapa berminyak Memang harus diletakkan sedikit minyak untuk dibakar. Jadi bakarnya itu seimbang atas dan bawah. Inilah nikmat makan tiup. Nampaknya abang ajak kita kali ini tak lupa kita yang ini dia. Kuih-kuih tradisional yang dibungkus dalam daun pisang. Ya, tapi sini saya tahu. Anda semua tahu tak saya tahu. Yang ini kuih koci, yang ini abuk-abuk, yang di sana pulut panggang, nagasari. Pelepah ubi. Saya tahu yang tengah. Wah. Kuih bakar pandan. Pandailah. Pandai bapak makan. Tapi
tapi sebelum kita menjamu juara kuih muih tradisional ini, Jamil Said akan menghiburkan kita sebentar saja lagi dengan lagu Kembali. Dan jangan lupa ya, bersama kami minggu hadapan kita akan sembang bual bersama konten kreator yang sedang menempa nama di media sosial. Ya, juga dalam aktiviti Brosis Cuba, giliran saya dan Bro Fadli pula bermain dengan air. Tapi kita tak main tepi pantai tau. Siapa yang menang? Saya menang, saya menang. Nak mana boleh menang? Tak belanja. Saya belanja lah makan. Ni Abang Azek tak belanja. Okey. Dan persembahan Zalelo bersama Daniel Martin dalam Spotlight. Ya, semua ini dan banyak lagi tinjauan menarik pada minggu hadapan. Dengan itu, jumpa kami pada minggu hadapan di Manja. Boleh kan? Silakan. Terasa jauhnya dirimu di sana, dengar suaramu memanggil di jiwa, namun hati ini semakin rindu, merintikan hari bersamamu. Pejamkan mata, terasa senyumnya, dengar suara anakku menanya, ayah di manakah kau berada? Apakah kau masih di sana? Mungkin hari esok kita akan bersama. Mungkin hari esok kita akan setia. Mungkin ini semuanya mimpi. Mungkin kan bersinar kembali. Oh, mungkin hari esok kita akan bersama. Mungkin hari esok kita akan setia. Mungkin